Salam sejahtera, anda bersama saya Naila Huda, dan untuk jam ini kami bawakan perkembangan terkini kejadian tanah runtuh yang berlaku di Cerun Bukit melibatkan kawasan seluas 1,115 meter persegi perampiran bangunan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia di Bukit Tungku, Kuala Lumpur pada Selasa. Menurut Komander Operasi Kanan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kuala Lumpur, Yogeswaran Ilangovan, pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian itu pada pukul 1.54 petang tadi yang turut melibatkan sebuah pondok keselamatan di bangunan berkenaan runtuh. Sehubungan itu, 76 mangsa telah diarahkan keluar dari bangunan tersebut. Beliau berkata mereka yang diselamatkan adalah 38 orang terdiri daripada 17 lelaki dan 21 wanita dari bangunan tersebut, manakala masing-masing 19 lelaki dan wanita dari bangunan integriti. Namun katanya tiada kemalangan jiwa atau kecederaan dilaporkan. Katanya pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL, dan pihak AIS Selangor turut berada di lokasi untuk tindakan lanjut. Jadi untuk jam ini kami ingin bawakan perkembangan terkini. Kami akan dapatkan kemaskini terbaru daripada pihak bomba. Kami juga akan mendapatkan pandangan dan perkongsian daripada pakar juga untuk kita memahami mengenai dengan pergerakan tanah khususnya di kawasan Bukit Tungku. Tetapi sebelum itu, kami akan bersama dengan rakan setugas Irfan Faruqi untuk kita fahami tentang lokasi kejadian tanah runtuh ini yang berlaku di Bukit Tungku, dan kita juga ingin mengetahui tentang perkembangan cuaca pada petang ini yang dijangka ataupun sudah pun mula hujan di beberapa kawasan. Irfan, apa yang kita tahu setakat ini? Ya, apa yang kita tahu setakat ini berdasarkan kepada lokasi yang berlaku, iaitu di Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia di Bukit Tungku, yang mana kedudukannya berdasarkan kepada peta yang kita ada, ia berada di tengah-tengah di antara Pusat Dagangan Putera Kuala Lumpur WTC, Istana Negara dan juga MITC, Malaysia International Trade and Exhibition, dan ia berada di kawasan berbukit di sekitar ini, yang mana kalau kita boleh pergi lebih lanjut, ia berlaku di hadapan pintu hadapan akademi tersebut, dan kita akan pergi lebih lanjut untuk melihat suasana di sekelilingnya, yang mana kalau berdasarkan kepada visual yang anda lihat sebelah tadi, ini merupakan laluan masuk. Kemudian kalau kita lihat di kawasan sekeliling, ini kawasan yang berbukit, yang mana disyaki ini merupakan kawasan berlakunya tanah runtuh tersebut, dan ini merupakan laluan masuk ke dalam akademi. Dan dilaporkan bahawa sekitar 1,000 meter persegi kawasan yang terjejas akibat daripada tanah runtuh yang berlaku, dan berdasarkan kepada video ataupun visual yang kita terima daripada pihak bomba KL, kalau boleh kita analisis dan juga untuk melihat lebih lanjut apa yang berlaku di sekitar kawasan tanah runtuh ini, bukan sahaja soal tanah runtuh yang berlaku, tetapi juga kalau kita lihat perkara ataupun pihak-pihak berkuasa yang bakal terbabit untuk melihat lebih lanjut bagaimanakah tindakan yang seharusnya ambil pada masa akan datang. Di sini anda boleh lihat adanya pipe air yang terdedah akibat daripada tanah runtuh ini, dan ada kawasan yang mana ada infrastruktur berbesi di hadapan pintu masuk ke dalam akademi, dan ini merupakan kawasan cerun. Oleh itu, ini adalah soal geografi, dan mungkinkah ia akan melibatkan hal-hal seperti mana yang berlaku di batang kali sebelum ini apabila proses ataupun punca air sungai di bawah bukit itu telah menyebabkan tanah menjadi lebih lembut dan akhirnya menyebabkan tanah runtuh berlaku. Dan adakah itu perkara yang sama berlaku di Akademi Bukit Tungku ini, memandangkan kita dapat lihat bahawa adanya kabel dan juga laluan ataupun pipe air dan juga infrastruktur yang kita lihat memang berada betul-betul berdekatan ataupun bersebelahan dengan kawasan yang berbukit. Dan seperti mana Naila nyatakan tadi bahawa kita juga ingin menyaksikan untuk tempoh 24 jam ke hadapan apakah yang mungkin akan berlaku, adakah ia akan menyebabkan proses untuk mengkaji dan melihat lebih lanjut berkenaan dengan apa yang berlaku di akademi ini lebih menyukarkan, memandangkan setakat pukul 4 petang tadi yang dilaporkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia bahawa kawasan di sekitar Selangor dan Kuala Lumpur akan berdepan dengan situasi ribut petir dan hujan lebat berkuat kuasa sehingga pukul 7 malam nanti. Tapi untuk berikan konteks kepada apa yang berlaku pada pukul 1 petang tadi, bahawa situasi ketika itu cuaca lebih baik sebelum beralih kepada petang ini, hujan mula turun, dan kita ingin dapatkan maklumat lebih lanjut dan memahami situasi ini lebih lanjut berkenaan dengan bagaimana ia berlaku dan apakah impaknya kepada kawasan-kawasan berbukit, khususnya bagi mereka yang berada di sekitar Bukit Tungku. Itu dia untuk waktu ini, Naila. Baik, terima kasih Irfan memberi sedikit penerangan mengenai dengan
lokasi kejadian berlakunya tanah runtuh di Bukit Tungku dan apa yang boleh kita jangkakan dalam beberapa jam akan datang untuk kita melihat kepada proses pembersihan di lokasi kejadian itu, melihat kepada perkembangan cuaca untuk jam-jam akan datang di mana seperti yang dimaklumkan oleh Irfan Faruqi seperti tadi diramalkan berlaku hujan lebat dan ribut petir di beberapa kawasan di Ibu Negara di Lembah Klang dan mungkin menjejaskan operasi pembersihan di kawasan tanah runtuh ini. Dan untuk kita mendapatkan perkembangan lebih lanjut dan perkembangan terkini apa yang berlaku di lokasi ketika ini, kita ingin dapatkan perkongsian daripada pihak bomba dan sudah bersedia di talian ketika ini adalah Tuan Fadil Hisam Muhammad yang merupakan Komander Operasi Pegawai Bomba Kanan 2. Tuan Fadil, boleh kongsikan perkembangan terkini di lokasi dan apa yang sebenarnya berlaku pada jam 1 tengah hari tadi di kawasan Bukit Tungku berlakunya tanah runtuh pada jam 1 tengah hari tadi. Tuan Fadil. Okey, baik. Pihak bomba, Jawatan Bomba menerima panggilan kecemasan mengenai tanah runtuh pada jam 13.54.27 saat. Okey, jentera bomba pertama sampai pada jam 13.58.22. So, setibanya pasukan bomba di tempat kejadian didapati benar terdapat runtuhan tanah yang melibatkan laluan pintu utama bangunan markah, iaitu bangunan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia. Dan pada masa yang tersebut, pada jam 13.58, masih ada lagi runtuhan-runtuhan kecil yang berada di sekitar kawasan yang terlibat. So, anggaran pada masa kejadian, semasa pihak bomba sampai hari ini pertama adalah di antara 80 kali ke 100 kaki persegi keluasan melibatkan runtuhan tanah tersebutlah dan tiada melibatkan mangsa. So pada jam kurang lebih pada jam 2 petang, runtuhan sepenuhnya melibatkan ada satu pondok pengawal kecil yang di situ. So secara keseluruhannya total kat situ dah habis secara berterusannya dah runtuh lah. So yang terlibat pihak Jabatan Bomba itu sendiri, daripada pihak PDRM, daripada pihak JKR, daripada pihak Syabas. Berbantulah pihak agensi bomba untuk buat pengawalan di sekitar lokasi kejadian lah. Dan dapat maklumat kemungkinan besar adalah menyebabkan runtuhan ini adalah melibatkan ada sumber air yang berada di bawah aliran tanah. Difahamkan begitu. Namun kita akan beri maklumat yang terkini lah melibatkan apakah punca yang sebenarnya boleh berlaku. Right. Ya, Tuan Fadil, difahamkan juga pergerakan tanah masih lagi berlaku di lokasi kejadian tanah runtuh ini. Boleh Tuan jelaskan? Okey, baik. Semasa kita sampai, memang benar ada melibatkan ada pergerakan susulan lah. So, selepas pada jam kurang lebih daripada jam antara 2 suku ataupun 14.15 minit petang, didapati runtuhan kecil-kecil itu tidak ada lagi lah sehingga sekarang. Dan untuk makluman, sekarang ni keadaan cuaca di sini iaitu angin kuat dan sudah hampir hujan lebat. Untuk makluman pihak sanalah. Dan keluasan yang kita dapat daripada pihak JKR itu sendiri, bahagian forensik JKR, keluasan lebar 41.6 meter dan panjang keseluruhan adalah 85 meter. So 41.6 meter kali dengan 85 meter keluasan runtuhan tersebut. So melibatkan kedalaman runtuhan bersamaan 12 meter, A dan B 15 meter. So totally daripada jarak bahagian A kita dapat buat perincian di antara jarak ini adalah 25 meter. So membawa bin ke bawah runtuhan tu bersamaan 25 meter lagi. Dia ada dua, untuk makluman di sini kita beri perkongsian, dia ada dua layer kedalaman runtuhan. Yang pertama 25 meter dan yang kedua adalah 35 meter. Anggaran daripada pihak JKR lah. Saya dapat info daripada pihak JKR. Baik, itu saja. Ya, Tuan Fadil, tentunya banyak lagi siasatan yang diperlukan untuk kita fahami apa yang sebenarnya yang berlaku, tetapi untuk masa terdekat ini masih ada lagi risiko berlaku pergerakan tanah? Kemungkinan besar mungkin ada risiko lagi sebab bergantung keadaan cuaca. Sekarang di sini lokasi kejadian cuaca dengan angin yang kuat dan kemungkinan besar akan hujan lebat dalam keadaan sekarang. So kita nak jangkakan benda ni
tidak pasti bagaimana, adakah kemungkinan besar mungkin ada lagi melibatkan runtuhan. So kita dapat pihak nasihat daripada engineer pihak JKR. So kita kena evacuatekan daripada jarak lokasi kejadian dengan tepat PKH ataupun PKB kita, pos kawalan bomba dan pihak polis, untuk berada di jauh 50 meter jarak daripada lokasi kejadian. Terima. Ya, tentunya Bukit Tungku ini merupakan antara kawasan yang padat dan seperti yang Tuan Fadil katakan itu, kawasan 50 meter berhampiran itu antara kawasan yang berisiko dan tentunya kaki tangan di pejabat berkenaan sudah pun dibawa keluar, tetapi penduduk yang berada di kawasan berhampiran, sebarang nasihat yang boleh dikongsikan untuk mereka, adakah diperlukan untuk mereka keluar untuk sementara waktu? Ya, kita telah membuat evacuate, ada dua bangunan, bangunan markah itu sendiri dan juga bangunan bersebelahan dengan bangunan integriti. So daripada jam 2 petang tadi, kita dah mintakan penghuni yang berada dalam bangunan tersebut minta buat evacuate untuk mengosongkan bangunan tersebut lah. So yang mana penghuni-penghuni semua dah berada di lokasi-lokasi yang tepat, yang diselamatkan. Ya, Tuan Fadil, bagaimana pula dengan tempoh siasatan yang diperlukan? Tentunya setakat ini kita difahamkan sumber air bawah tanah itu dipercayai antara punca berlakunya pergerakan tanah, tetapi untuk kita melihat kepada time frame, tempoh masa yang diperlukan untuk kita mengenal pasti puncanya, benar-benar mengenal pasti puncanya, dan juga untuk kita memberi time frame yang sesuai bagi penduduk berhampiran dan juga premis-premis yang berada berhampiran lokasi kejadian ini, apa time frame yang diberikan untuk mereka supaya elak daripada kawasan berisiko ini, ataupun mungkin adakah mereka perlu menunggu untuk beberapa hari akan datang? Ya, baik. Untuk makluman, kemungkinan besar adalah melibatkan sumber air yang mengalir di bahagian bawah. So iaitu ada pipe tili bomba lah berantara di situ. Kita pihak Syahbas dan minta bantuan pihak Syahbas untuk menutup buat sementara laluan air pilih bomba itu ke lokasi bangunan markah. Kita akan tutup sepenuhnya laluan air tersebut. Dan untuk jangka masa, saya tak boleh nak bagi satu jangka masa yang bagaimana. Kena daripada pakar pihak JKR itu sendiri. So saya masih belum dapat maklumat daripada pihak JKR itu berapakah anggaran masa yang untuk kita benda ini selamat ataupun tidak. Tapi apa yang saya boleh gambaran dan jangkaan daripada pihak JKR sendiri, anggaran kurang lebih antara 2 minggu ke 1 bulan. Itu anggaran lah. Saya masih tak dapat lagi maklumat yang terperinci daripada pihak JKR itu sendiri. Baik. Ya, Tuan Fadil, dalam video yang dikongsikan, kita juga dapat lihat retakan tanah yang berlaku di jalan menuju ke dalam Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia ini. Adakah retakan itu semakin merebak setakat ini? Okey, baik. Buat masa sekarang sehingga ke jam sini tiada ada pergerakan tanah ataupun runtuhan yang melibatkan jalan tersebutlah. So apa yang dalam visual itulah yang maklumat yang terkini yang setakat ini. Belum ada lagi susulan yang kemudian belum lagi. Tapi tak tahulah, mungkin disebabkan faktor takut cuaca, hujan dan sebagainya. Sekarang untuk makluman memang sekarang dah mula hujan. So kita tak boleh nak pastikan benda ni lah. Tapi buat masa sekarang untuk pergerakan tanah dan runtuhan itu masih belum ada lagi sekarang. Ya, mengambil kira perkembangan cuaca ketika ini yang hujan lebat, bagaimana ini mungkin menjejaskan lagi operasi pembersihan dan operasi siasatan di lokasi tanah runtuh ini? Ya, kalau ikut agak sukar jugalah sebab dengan keadaan faktor cuaca dengan keadaan tak menentu. So kita akan cuba sedaya upaya mohon bantuan-bantuan yang agensi yang terlibat untuk memastikan sekitar kawasan ini dalam keadaan selamat. Dan untuk makluman, pergerakan tanah ini, tanah runtuh ini hanya melibatkan pintu masuk ke hadapan bangunan markah itu sendiri, tapi tidak melibatkan jarak daripada ke bangunan markah daripada tempat runtuhan, anggaran kurang dalam 150 ke 200 kaki persegi. Dalam keadaan selamatlah kat situ. Ya, akhir sekali Tuan Fadil, bagaimana pula dengan kesesakan trafik di kawasan berhampiran? Kita tahu ini salah satu kawasan tumpuan juga di Ibu Negara yang juga melibatkan beberapa kawasan ataupun jalan lebuh raya utama di Ibu Negara. Adakah berlaku kesesakan trafik di kawasan berhampiran? Okey, untuk makluman, kita berada di lokasi ini, berada di atas bukit. So dia memang jauh daripada jalan utama. So daripada jalan duta nak masuk ke markah ni, daripada jalan besar ke markah sini kurang lebih anggaran dalam 3 ataupun ke 4 kilometer lah. So jarak untuk memang untuk orang awam, untuk dan sebagainya memang tidak terlibat lah untuk makluman lah.
Okey, baik. Terima kasih Tuan Fadil Hissam Muhammad. Itu tadi merupakan Komando Operasi Pegawai Bomba Kanan 2. Terima kasih sudi kongsikan perkembangan terkini langsung dari lokasi dan kami akan terus nantikan perkembangan tentunya daripada hasil siasatan apa punca berlakunya tanah runtuh di Bukit Tungku ini.